Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suraya binti Syirazad ingin membentangkan tentang tajuk psikologi pendidikan. Okey, kita pergi kepada pengertian psikologi pendidikan. Okey, pengertiannya adalah gabungan bidang psikologi dan pendidikan, iaitu kajian saintifik terhadap tingkah laku murid dalam pembelajaran. Ia meliputi tingkah laku terhadap segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Okey, kita pergi kepada teori pembelajaran sosial. Okey, sebelum kita mengenali dengan lebih mendalam, kita mengenali dulu siapakah dia yang mengkaji, yang membuat tentang teori pembelajaran sosial, iaitu Albert Bandura. Beliau adalah ahli psikologi kelahiran Kanada. Beliau lahir pada 4 Disember 1925. Beliau menerima ijazah pertama dalam psikologi pendidikan di University Columbia tahun 1949. Okey, seterusnya kita pergi kepada teori pemodelan Albert Bandura. Okey, hasil kajian daripada Albert Bandura ini, beliau mendapat dua teori. Yang pertama adalah proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai pemodelan. Sebagai contoh, guru. Yang kedua, tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan. Sebagai contoh, pelajar memerhati apa yang disampaikan oleh guru. Apakah penyampaian yang disampaikan oleh guru dan apa isi yang disampaikan oleh guru. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses pembelajaran yang dihasilkan oleh Albert Bandura. Okey, yang pertama adalah proses pemerhatian, yang kedua proses mengingat, yang ketiga proses reproduksi dan yang keempat proses penubuhan dan motivasi. Okey, kita pergi kepada proses pemerhatian. Okey, proses pemerhatian ni adalah tumpuan yang menjurus kepada satu model, iaitu guru. Sebagai contoh, murid akan meniru gaya penyampaian seorang guru dalam pembelajaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses mengingat. Okey, proses mengingat adalah keupayaan mengingat. Sebagai contoh, murid akan mengingati dalam pelbagai cara yang disampaikan oleh guru, sama ada coding, grafik, simbol dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada proses reproduksi, iaitu menghasilkan imej ataupun maklumat yang diperhatikan oleh pelajar. Sebagai contoh, murid mengingati semula hasil pembelajaran yang disampaikan oleh guru, sama ada menggunakan nota ataupun mengingati sahaja melalui pemerhatian guru. Okey, seterusnya proses pembelajaran yang terakhir adalah penubuhan dan motivasi, iaitu ganjaran atau pengukuhan yang positif. Murid akan lebih aktif dan ceria jika setiap pembelajaran itu ada ganjaran ataupun ada hadiah daripada guru. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan pembelajaran. Okey, apakah dia kepentingan pelajaran yang kita dapat melalui proses pembelajaran sosial? Proses pembelajaran sosial. Yang pertama adalah dapat mendisiplinkan murid-murid dan yang kedua adalah kaedah pembelajaran yang mudah dan cepat. Seterusnya, okey, terakhir adalah kesimpulan. Okey, kesimpulannya adalah pembelajaran sosial amat penting dalam kalangan pelajar kerana ia amatlah mempengaruhi keberhasilan ataupun kemenjadian murid dalam pembelajaran. Okey, sekian, terima kasih.